Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan mengenai kertas kerja kami yang bertajuk Kesan Fahaman Sekularisme terhadap Akhlak dan Moral Remaja Muslim. Dan kertas kerja kami ini berdasarkan bab 9. Assalamualaikum, hai. Nama saya Nurlali Aimi binti Muhammad Yusuf. Hai, nama saya Nur Ayah Akmariza binti Muhammad Abdullah. Hai, nama saya Nurdin Iliana binti Zalani. Saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Istilah sekularisme telah diperkenalkan oleh seorang penulis bernama George Poliaki pada tahun 1846 di United Kingdom. Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh Barat sendiri tentang makna sekularisme. Menurut Kamus World English Dictionary, dia telah mendefinisikan sekularisme kepada 5 fahaman. Yang pertama, satu falsafah yang menolak semua agama dalam masyarakat. Kedua, satu pemikiran yang berpegang bahawa agama tiada tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, satu keadaan untuk menjadi sekular. Keempat, sistem politik atau falsafah sosial yang menolak semua bentuk kepercayaan dan agama. Kelima, berpendapat bahawa pendidikan awam dan perkara dasar lain mesti dijalankan tanpa pengarahan kepada elemen atau unsur keagamaan. Setelah meneliti kelima-lima pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahawa definisi sekularisme bagi Barat adalah satu pemisahan antara unsur-unsur agama dengan kehidupan, maupun daripada segi masyarakat, pendidikan, politik dan yang lain-lain. Sekularisme terbahagi pada 3 elemen utama. Sebagaimana yang telah disebut oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atlas di dalam bukunya Islam and Secularism, elemen pertama menghilangkan dan melupuskan makna spiritual daripada alam kehidupan. Kedua, menghilangkan unsur-unsur keagamaan dalam politik daripada hal ehwal manusia. Akhir sekali, menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai agama daripada minda dan tingkah laku manusia. Maka dapat disimpulkan bahawa sekularisme merupakan ideologi falsafah yang memisahkan antara kehidupan dunia dan nilai-nilai keagamaan. Untuk lebih dipahami, menganggap bahawa agama tiada tempatnya di dalam kehidupan masyarakat dan menolak semua agama sebagai pegangan. Setiap pandangan hanya berlandaskan akal semata-mata, bebas pengaruh agama dan sangat bertentangan dengan logik akal. Maka maksud paling tepat daripada istilah sekularisme dalam bahasa Arab ialah al-dunia yang bermaksud tiada agama dan al-dunia iaitu keduniaan. Seterusnya berkenaan sejarah kemunculan sekularisme. Bagaimana munculnya fahaman sekularisme ini? Pada zaman dahulu, Eropah telah mengalami satu zaman kemunduran setelah kejatuhan orang Barat pada tahun 426 Masih. Pada zaman ini, benua Eropah dikenali sebagai zaman gelap. Digelar zaman gelap kerana mereka ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan, perdagangan, bahkan perbandaran. Apa yang berlaku di Eropah berbeza sekali dengan keadaan di Timur. Kerana ketika itu dunia Islam sedang berkembang dengan sehingga munculnya kerajaan Katolik Islam yang agung. Selain itu, ketika zaman kegelapan Eropah, mereka dikuasai sepenuhnya oleh gereja Katolik. Pada zaman ini, gereja Katolik merupakan satu kuasa yang berpengaruh. Pihak gereja melarang mempelajari ilmu sains kerana menyangka ianya merupakan ilmu Islam. Kekejaman mereka berterusan hingga membunuh sesiapa sahaja yang mempelajari ilmu tersebut tanpa sebarang usul berislam. Kemudian muncullah satu zaman yang dikenali sebagai zaman Renaissance. Pada masa itu, pihak gereja sangat berpengaruh dan berkuasa sehingga menindas kebebasan agama. Mereka juga menarik hak kebebasan individu, ekonomi dan pendidikan. Kesannya, rakyat terbeban dengan kehukuman pihak gereja dan mula inginkan perubahan. Setelah itu muncul pula gerakan Reformation. Gerakan ini bermula apabila penganut agama Kristian mula menentang gereja Katolik. Majoriti rakyat mula mempersoalkan kedudukan amalan gereja Katolik yang tidak melandaskan kitab Bible. Pihak gereja melakukan penyelewangan rasuah, terutamanya dengan penjualan sijil indulgence. Bahkan penguasa gereja mengamalkan bagi hidup mewah yang berlawanan dengan ajaran agama. Setelah melalui berbagai perubahan, maka muncullah fahaman sekularisme Barat yang dicipta oleh orang Barat di mana untuk berkembang dan menjadi lebih besar, agama perlu disempurnakan. Baiklah, saya akan menyambung bahagian saya iaitu kesan fahaman sekularisme terhadap akhlak. Apakah itu akhlak? Dari segi bahasa, ianya berasal dari perkataan khuluq yang bererti perilaku, perbuatan seseorang itu, perangai ataupun tabiat.
Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak dari segi istilah membawa maksud sesuatu sifat yang telah wujud dalam jiwa seseorang itu. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati manusia itu akan lahir pengaruhnya pada anggota badannya sehingga tidak ada suatu perbuatan pun melainkan semuanya mengikut apa yang ada dalam hati mereka. Dan apa pula kaitannya dengan fahaman sekularisme ini? Akhlak seseorang itu boleh rosak jika beliau memilih untuk mengikut fahaman ini dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan seharian. Mereka merasakan bahawa melakukan dosa dan maksiat merupakan satu keseronokan dan mereka tidak merasa berdosa apabila melakukan perkara tersebut. Secara tidak langsung, ini juga menunjukkan bahawa mereka tidak lagi ada perasaan bersalah atau malu dengan apa yang dilakukan. Ini kerana mereka tidak mahu lagi untuk terus terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Dan selain itu juga, mereka terlalu mengikutkan nafsu mereka dan terlalu mengikut orang barat sehinggakan mereka terleka dengan perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Dan yang seterusnya pula adalah kesan fahaman sekularisme terhadap pendidikan remaja Muslim kini. Pendidikan bermaksud usaha sistematik yang dilakukan oleh semua golongan masyarakat bagi menyampaikan pengetahuan, nilai murni dan kemahiran kepada orang lain dalam usaha mengembangkan lagi potensi diri individu itu. Walaupun begitu, wujudnya fahaman sekularisme ini, ianya telah memberi kesan yang sangat-sangat negatif kepada pendidikan di negara kita iaitu di Malaysia. Antara kesannya ialah fahaman ini telah menjadi penghalang kemajuan dan pembangunan sistem pendidikan dalam negara kita. Mereka juga merasakan bahawa mempelajari pendidikan agama Islam yang telah diajar di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah maupun di peringkat yang lebih tinggi merupakan perkara yang hanya sia-sia. Bukan itu sahaja, para remaja kini adalah antara golongan yang paling terkesan disebabkan fahaman sekularisme ini yang sudah semakin menular dalam masyarakat kita. Pendidikan remaja juga akan menjadi tidak lagi seimbang antara rohani dan juga jasmani. Jika pendidikan mereka tidak seimbang, ianya akan mengundang isu yang lebih berat terhadap kerajaan kerana kerajaan telah pun gagal melahirkan masyarakat yang seimbang. Akhir kata, semua dari kita perlulah bersama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan isu ini. Yang terakhir sekali adalah terhadap pemikiran remaja Muslim kita. Pemikiran bermaksud pembinaan ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental. Menurut David Duff tahun 1979, proses pemikiran merupakan suatu penggunaan simbol, perkataan, gambar dan banyak lagi. Kesan fahaman sekularisme ini sangat memainkan peranan terhadap pemikiran seseorang individu itu. Antara kesannya ialah remaja kini mudah terpengaruh dengan teknologi barat yang telah sedia ada dan antaranya adalah aplikasi TikTok yang semakin popular dalam kalangan masyarakat kita. Antara contohnya adalah mereka terlalu obses untuk mengikut trend-trend terkini yang menjadi ikutan remaja Muslim pada zaman kini. Dan kerana terlalu lalai dengan hiburan di dunia sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sendiri sebagai seorang umat Islam dan mereka juga mengabaikan tugas mereka sebagai umat Islam itu sendiri. Tetapi agama Islam tidak pernah menghalang kita semua untuk menghiburkan diri, tetapi haruslah kita saling memperingati diri sendiri bahawa kita perlulah sentiasa bersederhana dan menjaga
maruah diri kita agar kita tidak terus hanyut dalam melakukan kemaksiatan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Alia dan Yana. Sekarang saya akan menerangkan tentang isu semasa. Saban hari adanya berita tentang kes salah laku seksual yang melibatkan golongan remaja didedahkan di akhbar-akhbar harian tempatan. Pelakon yang amat dibimbangkan dan sering melekat pada setiap tahun tentang isu perbuatan haram seperti pelakuan sumbang mahram, seks bebas sehingga ke kes pembuangan bayi. Merujuk kepada rekod statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2005 sehingga 2011, memperlihatkan Malaysia telah berada di tempat keempat daripada 10 buah negara yang berkait dengan isu kehamilan remaja berusia antara 15 sehingga 19 tahun. Lebih mengemparkan apabila ada remaja yang seawal usia 12 tahun mengalami proses kehamilan disebabkan kegiatan sumbang mahram. Hal ini disampaikan oleh Pakar Obstetrik dan Ginekologi Hospital Pakar KPJ Ampang, Puteri Ampang, Selangor KPU, Dr. Nurul Khairia Khairuddin yang telah menyampaikan ceramah dalam bingkai program awal remaja yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Taman Kosas Ampang, membangkitkan seramai 212 murid tahun 6 lelaki dan perempuan di sekolah terbabit. Menurutnya, dia sangat terkejut ketika mengendalikan kes kehamilan seorang remaja kerana remaja tersebut masih terlalu kecil dan berusia 12 tahun. Sudah semestinya remaja terbabit masih lagi tidak faham akan masalah yang dihadapinya ini. Tidak dinafikan bahawa banyak lagi kes yang tidak didedahkan, namun ia berlaku dalam masyarakat yang melibatkan golongan remaja. Seterusnya, dengan kepesatan kemajuan teknologi masa kini, pelbagai aplikasi telah tercipta. Aplikasi-aplikasi ini semua orang di seluruh dunia dan diakses oleh semua golongan masyarakat tanpa mengira umur. Contoh yang lebih jelas adalah TikTok. Aplikasi ini sangat popular, lebih-lebih lagi di dalam kalangan remaja. Majoriti remaja di Malaysia mempunyai akaun TikTok. Masing-masing menganggap ianya sebagai hiburan. Tanpa kita sedar, dengan kemudahan yang diciptakan ini telah membawa kesan negatif terhadap golongan remaja Islam kini. Seperti yang telah kita semua sedia maklum, aplikasi TikTok ni digunakan oleh seluruh dunia. Dengan itu, video-video yang dibuat naik di TikTok menunjukkan pelbagai fahaman. Contohnya, remaja dari luar negara yang tidak berpegang kepada mana-mana agama, bahkan tidak mempercayai tentang agama, membuat video yang mendapat jutaan like dan komen, telah memberi kesan kepada remaja Muslim. Mereka mula terpengaruh dengan budaya negatif ini dan mula menjadikannya sebagai ikutan dan trend terkini. Malah, setengah video mempunyai kandungan sekularisme yang menjadi trend hangat yang dilakukan oleh segelintir remaja Islam. Mereka menyangkakan ianya sekadar hiburan tanpa memikirkan kesannya terhadap iman dan fikiran mereka. Contohnya, cara pemakaian yang diperagakan oleh remaja dari negara luar di aplikasi TikTok telah merancuni minda remaja Islam. Demi konten satu video, mereka sanggup memudahkan aurat demi memenuhi trend dan mengikuti budaya barat tersebut. Bukan itu sahaja, pelbagai lagu yang digunakan sebagai muzik irama di TikTok mempunyai makna yang buruk dan menolak kewujudan Tuhan. Lagu-lagu yang dicipta oleh penyanyi yang berpegang kepada fahaman sekularisme ini digunakan dan didengarkan kepada remaja Islam. Tanpa mereka sedari, mereka telah menyanyi dan berseronok dengan menggunakan lagu seperti itu. Kesannya, remaja Islam semakin jauh dari landasan agama Islam dan mula terpesong kerana hiburan ditayangkan di platform TikTok ini. Dibimbangi
jika masih diteruskan, ianya mungkin akan menjadi lebih parah dan mencemarkan nama baik agama Islam itu sendiri. Lebih membimbangkan lagi, fahaman sekulerisme ini semakin meluas di kalangan remaja Islam dalam negara Malaysia sendiri. Kesan-kesan dari agenda barat yang ditayangkan melalui beberapa platform media bahkan di talian televisyen. Contohnya, negara barat yang menggunakan fahaman sekulerisme sebagai pegangan hidup mereka kini telah menerima golongan LGBT dan menganggap perkara itu normal. Kita dapat lihat di kebanyakan filem dan rancangan televisyen yang ditayangkan menunjukkan pelbagai aksi LGBT. Bukan itu saja, dalam satu rancangan televisyen UK telah memaparkan first lesbian couple to go on say yes to the dress UK. Dalam rancangan ini, mereka menayangkan sepasang pasangan lesbian iaitu Whitney Bacon dan Megan Evans yang ingin mencari gaun pengantin dan melangsungkan perkahwinan antara sama jantina. Budaya yang telah menjadi kebiasaan bagi pemegang fahaman sekulerisme ini telah sedikit sebanyak merangkul remaja Islam yang menonton rancangan demikian. Tidak hairanlah peningkatan bilangan gay, transgender dan lain-lain semakin meningkat di Malaysia tanpa ilmu yang mencukupi. Bagi penutup kami ini, sepanjang proses dalam penyiapan tentang kerja ini, dapat kami simpulkan bahawa sekulerisme merupakan fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan di dunia. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengenatan, teori sekular lahir apabila berlaku penindasan oleh pihak gereja di negara barat pada abad zaman pembaharuan Eropah. Fahaman ini lahir atas sebab inginkan perubahan dan menghentikan sikap tidak adil pihak gereja Katolik. Fahaman ini membimbangi kerana prinsipnya yang hanya memperjuangkan kebenaran sahaja, bebas daripada sebarang unsur agama. Jadi, kami berpendapat bahawa fahaman sekulerisme adalah berbahaya kerana mampu merosakkan akidah semua golongan masyarakat Islam. Lebih-lebih lagi kepada golongan remaja. Ianya bukan sahaja berpotensi untuk merosakkan kehidupan masyarakat Islam, malah mampu membawa ke arah murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dinafikan lagi, sekulerisme benar-benar membawa ancaman yang besar kepada kesejahteraan hidup umat manusia yang sudah lama megah dan dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita perlu menghentikan fahaman ini daripada tersebar luas dan meracuni minda para remaja Muslim pada masa kini. Pelbagai usaha perlu dilakukan demi memerangi fahaman sekulerisme demi kesejahteraan dan kemajuan umat Islam. Baiklah, bagi cadangan dari pihak kami pula, setelah kami memenuhi segala maksud sekulerisme ini, kami sebagai umat Islam, kita perlulah memahami maksud agama Islam yang sebenar supaya ia dapat membantu kita semua jauh daripada terus terjebak dengan fahaman sekulerisme yang melalaikan ini. Dan selain itu, kita juga sebagai umat Islam perlulah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita di dunia dan di akhirat supaya kita tidak terus lalai dan akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sebagai penutup baik atas kerja kami ingin mengemukakan beberapa harapan yang terkuku di hati sepanjang menyiapkan kertas kerja ini. Seperti apa yang telah kami nyatakan dalam pandangan kami, fahaman sekulerisme ini secara keseluruhannya sebenarnya membawa kepada perkara yang negatif terutamanya terhadap remaja Muslim ini. Kami sebagai wakil daripada remaja sendiri mengharapkan agar remaja Muslim lain di luar sana agar sentiasa bersederhana dalam apa jua yang dilakukan. Jadilah seorang manusia yang seimbang tidak kira apa pilihan yang dilakukan dan jangan melibatkan hal dunia maupun akhirat. Kami juga berharap agar pihak kerajaan juga dapat membantu menghalang daripada fahaman ini tersebar dan merosakkan akidah, iman dan kepribadian umat Islam.
Akhir kata, kami juga berharap agar masyarakat di luar sana dapat bersama-sama membantu remaja-remaja seperti kami untuk terus berusaha menegakkan agama Islam dan menjadi seorang remaja yang bertanggungjawab terhadap agamanya tanpa menghiraukan anasir jahat yang cuba sedaya upaya menyentuhkan dan mencerminkan kesucian agama Islam. Terima kasih. Dan itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih.